Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aina Raudah binti Muhammadiyah, memegang kad matriks 2020489278. Hari ini akan membentangkan tentang tajuk penghuni syurga iaitu manusia. Bagi isi yang pertama ialah konsep manusia di syurga. Umum mengetahui bahawa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam surah Hijr ayat 26 hingga 28 yang bermaksud, dan sesungguh kami telah menciptakan manusia yakni Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniupkan roh ciptaannya ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Menurut Ibnu Abbas, Mujtahid dan Qatadah mengatakan yang dimaksudkan dengan solin itu adalah tanah liat yang kering serta bau busuk. Min hama'in masnun iaitu tanah liat licin. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Selepas penciptaan Nabi Adam, semua manusia itu mesti dilahirkan pasti akan mempunyai ibu dan ayah. Kecuali hanya Nabi Adam sahaja yang diciptakan melalui tanah. Dan setiap proses penciptaan manusia itu ialah daripada air mani menjadi segumpal darah dan ditiupkan roh oleh Allah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 8, maksudnya dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Walaupun manusia itu daripada tanah, namun Allah masih meraihkan manusia dengan menjadikan manusia ini salah satu penghuni di dalam syurga. Apabila Allah telah menjanjikan pada orang beriman bahawa mereka akan diganjarkan dengan syurga jika mereka banyak melakukan kebaikan ketika di dunia, walaupun mereka diciptakan dari tanah. Seterusnya, bagi isi yang kedua ialah asal usul manusia di syurga. Pada peringkat awal, manusia akan dibangkitkan selepas diupas kali yang kedua. Seterusnya, mereka akan melalui pada mahsyar, mizan dan tintian sirat, dan akhir sekali baru mereka akan dimasukkan ke syurga atau neraka. Manusia akan dibangkitkan melalui ajibul zambi, iaitu benih anak Adam yang terletak di hujung tulang belakang manusia, lalu hiduplah manusia seperti tumbuhnya pokok. Manusia pertama yang akan dibangkitkan ialah Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan daripada kubur. Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat dan dibenarkan memberi syafaat. Riwayat Muslim nombor 2278. Seterusnya, penghuni syurga akan melalui mizan berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Berdasarkan ayat 102 hingga 103 yang bermaksud, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Setelah selesai melalui mizan, seterusnya para penghuni syurga akan melalui titian sirat, dan mereka akan melalui titian sirat ini dengan beberapa keadaan. Menurut hadis Rasulullah SAW, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah jambatan itu? Baginda dijawab, tempat yang licin yang dapat menggelincirkan, di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang-orang mukmin akan melewatinya seperti sekelip mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda yang berlari kencang dan haiwan tunggangan. Maka orang muslim akan ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik, tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka Jahannam. Riwayat Muslim nombor 183. Setelah melalui titian sirat, orang beriman akan meminum telaga Kausar, di mana kita tahu telaga Kausar ni apabila seseorang tu minum, dia tidak akan berasa dahaga sampai bila-bila. Ketika di titian sirat itu, akan ada orang yang berjaya menyeberang titian sirat, dan ada juga yang terhenti di tengah-tengah untuk dibersihkan dahulu daripada dosa-dosa. Dan seterusnya, Nabi Muhammad
lah orang pertama yang akan masuk syurga, yang akan membuka pintu selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Aku akan datang ke pintu syurga, lalu aku meminta dibukakan, maka berkatalah penjaganya, "Siapakah anda?" Aku jawab, "Muhammad." Penjaga itu berkata, "Aku memang diperintahkan agar tidak membuka pintu ini untuk sesiapa pun sebelum anda." Riwayat Muslim nombor 198. Semua ini merupakan asal-usul manusia sebelum mereka sebelum penghuni memasuki syurga. Inilah antara jalur sebelum penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Saya teruskan dengan isi yang ketiga, iaitu ciri fizikal manusia di syurga. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Ahmad, yang bermaksud Rasulullah bersabda, akan masuk penghuni syurga dalam keadaan tanpa pakaian, belum berjanggut, putih, berkerinting serta bercelak mata. Umur mereka antara 33 tahun, sama seperti penciptaan Adam yang dahulu, tingginya 60 hasta dan sebesarnya 7 hasta. Okey, kita teruskan. Melalui hadis ni Rasulullah telah terangkan ciri-ciri fizikal manusia di syurga. Okay, yang pertama, tidak berpakaian. Dikatakan tidak berpakaian ini adalah kerana sebelum penghuni syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan melalui mahsyar, mizan dan siap semua tu, mereka tidak berpakaian ketika itu. Bila mana mereka masuk dalam syurga, barulah mereka diberikan pakaian. Dan manusia pertama yang diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim. Ini adalah kerana Nabi Ibrahim merupakan manusia pertama yang menutup auratnya ketika ingin melaksanakan solat. Ciri yang kedua ialah belum berjanggut. Menurut riwayat Imam Tirmizi menyebut bahawa di dalam syurga tidak akan ada orang yang berbulu kecuali rambut, kening dan bulu mata sahaja. Ciri yang ketiga ialah berkulit putih. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Muslim, "Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk syurga dari umatku bercahaya bagaikan bulan pada malam purnama. Rombongan seterusnya lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan, kemudian menyusul golongan lain." Rasulullah memberi gambaran bahawa kepada para sahabat bahawa para penghuni syurga ni akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan muka mereka bersinar-sinar. Dalam riwayat lain juga ada menyebut bahawa wajah penghuni syurga ni akan masuk dalam keadaan kulitnya halus dan muda. Menurut Imam Qurtubi. Seterusnya, berambut kerinting. Berambut kerinting ini adalah kerana mungkin pada mata kasar manusia, berambut kerinting ini merupakan ciri fizikal yang cantik ketika di dunia. Oleh itu Allah akan menganugerahkan mereka dengan rambut yang kerinting. Seterusnya, isi yang ke-5, umur antara 33 tahun. Dikatakan umur antara 33 tahun ini merupakan umur yang muda, yang kira macam ketika itu mereka dah berasa matang dan mereka masa nikmat-nikmat dekat dunia tu dah sempurna. Kira macam umur yang sangat macam ke tengah-tengah lah. Ada juga kajian mengatakan mereka buat kajian bahawa mereka yang berumur 33 tahun ni biasanya dah berasakan gembira dengan hidup mereka. Akhirnya mereka sudah mencapai apa yang ingin mereka capai. Yang terakhir ialah ciri tinggi 60 hasta dan besarnya 70 hasta. Dikatakan tinggi 60 hasta dan besarnya 70 hasta ini adalah kerana ketika Nabi Adam diturunkan, saiz tubuh Nabi Adam ketika itu merupakan tinggi 60 hasta dan besarnya 70 hasta. So, ketika manusia masuk dalam syurga, kiranya macam kita kembali balik kepada fizikal asal mengikut Nabi Adam. Isi yang keempat ialah ciri batin manusia di syurga. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 70 yang bermaksud, mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasa sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita. Mereka itu ialah orang yang beriman akan ayat keterangan kami, serta mereka yang menjadi orang Islam yang taat patuh, yakni mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka,
Masuklah kamu ke dalam syurga bersama isteri-isteri kamu yang beriman dengan menikmati sepenuh kegembiraan dan kesenangan. Melalui ayat ini dapat kita simpulkan bahawa Allah berfirman bahawa ketika manusia masuk ke dalam syurga, hati mereka tidak akan rasa bimbang dan tidak akan berduka cita seperti mana mereka ketika di dunia. Ciri yang kedua ialah penghuni syurga mentertawakan orang-orang kafir. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 34, Allah berfirman yang maksud sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila mereka yakni orang beriman berlintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira, dan apabila mereka melihat yakni orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat, padahal orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga, ini orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir. Allah menceritakan bahawa orang kafir ni ketika di dunia banyak menghina, mengejek orang-orang mukmin kerana mengikuti jalan Islam ni. Tetapi pada ketika mereka dah masuk syurga nanti, mereka pula yang mentertawakan orang kafir kerana melihat mereka di dalam neraka. Ciri yang terakhir ialah mereka berasa senang dengan gembira. Ini ketika penghuni syurga dah masuk ke dalam syurga, mestilah mereka akan merasa senang dan gembira kerana mendapat nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala kan. Bagi yang kelima ialah keistimewaan manusia-manusia di syurga. Antara keistimewaan manusia di syurga berbanding makhluk lain ialah Rasulullah SAW menghabarkan bahawa bidadari syurga mencemburui suaminya ketika di dunia jika ada seorang suami yang disakiti oleh isterinya di dunia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad sahih dari Muaz bin Jabal sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia kecuali isterinya dari kalangan bidadari di syurga berkata, jangan engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu. Sesungguhnya ia hanya teman dekatmu di dunia dan akan segera meninggalkanmu untuk menemui kami di syurga. Riwayat Tirmizi nombor 1174. Selain itu, riwayat lain berkaitan keistimewaan manusia berbanding bidadari ialah dari Ummu Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang wanita dunia dan bidadari syurga. Yang maksud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari yang bermata jeli? Rasulullah SAW menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang nampak daripada apa yang tidak nampak. Lalu saya yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, kerana apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Baginda Rasulullah menjawab, kerana solat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sikatnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kamu selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami redha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadis ini dinilai sebagai dhaif, tetapi kita boleh mengambilnya untuk kita ambilnya sebagai pengetahuan kita, bukan untuk kita mengamalkannya. Okay, melalui hadis ini kita faham yang wanita di dunia ni adalah lebih lagi tinggi darjatnya berbanding dari syurga, adalah kerana wanita-wanita di dunia yang masuk dalam syurga ni adalah kerana solatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya ketika di dunia. Dan kerana itu Allah mengangkat para wanita di syurga ini sebagai ketua-ketua bidadari. Ciri yang terakhir ialah dilayani para wildan dan malaikat dengan layanan yang sempurna melalui firman Allah dalam surah At-Tur ayat 24 yang maksud, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Maksudnya di sini penghuni syurga ni tak perlu pun nak kerja dah tak ada ibadah dah, dan istimewanya manusia di syurga ni dilayan oleh para wildan, para malaikat, mana kira macam manusia ni kira macam ketua raja di dalam syurga tu, yang macam mereka sentiasa dilayani macam seperti mereka bos, mereka sebagai ketua.
mereka dah tak perlu nak buat apa-apa. Apa-apa yang mereka inginkan, mereka hanya minta dan mereka akan dilayan oleh para wildan dan malaikat. Diteruskan dengan isi yang ke-6 iaitu jenis manusia di syurga. Dia katakan jenis ini ialah apa penyebab, apa asbab mereka mendapat masuk ke syurga. Pertama ialah mereka yang sentiasa menjaga solatnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang maksud, aku memiliki janji atas hamba-Ku, jika ia mendirikan solat pada waktunya, aku tidak akan mengazabkannya dan aku akan masukkan ke syurga tanpa hisab. Riwayat Hakim. Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya supaya sentiasa menjaga solat kerana solat ini merupakan perkara pertama yang akan dihisab ketika di akhirat kelak. Jadi yang kedua ialah pastilah orang-orang yang beriman. Orang beriman ni akan dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Itu orang yang mengerjakan satu perbuatan yang baik, niat semata-mata hanya kerana Allah, iaitu ikhlas kerana Allah. Yang ketiga ialah mereka yang keluar dari kampung untuk membunuh musuh agama Allah yang terbunuh dan syahid, iaitu mereka yang berperang fisabilillah, semata-mata hanya kerana Allah, dan ketika mereka berperang itu mereka mati dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Ciri yang keempat ialah mereka yang merenggangkan diri dari tempat tidur, iaitu sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Surah Sajadah ayat 16. Ayat ini seperti kita tahulah, seseorang itu banyak mengerjakan solat, yang banyak mengerjakan amal-amal sunat yang ikhlas kerana Allah, mereka itu akan diberi ganjaran daripada Allah SWT, iaitu dengan syurga Allah SWT. Melalui jenis manusia di syurga ini, sebenarnya jenis-jenis manusia dalam syurga itu ada banyak, dan saya tidaklah memberikan kesemua jenis kerana banyak. Ini adalah yang saya mampu saja. Apa yang saya mampu beri. Seterusnya, untuk isi yang ketujuh ialah perbandingan ciri manusia di syurga dan neraka. Yang pertama ialah penghuni syurga ni berwajah putih dan berseri, sedangkan penghuni neraka ni berwajah hitam dan muram, berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 106. Maksud pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Yang kedua ialah penghuni syurga dapat melihat setiap kenikmatan di dalam syurga. Mereka dapat berkata-kata dalam syurga dan pendengaran mereka sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik sahaja, seperti mereka sentiasa memberi salam dalam syurga. Mereka mempunyai fizikal mereka sangat sempurna lah ketika dalam syurga. Namun bagi penghuni neraka, mereka ada yang dalam keadaan buta, bisu dan tuli kerana Allah menutup penglihatan, percakapan dan pendengaran mereka di akhirat. Ini kerana ketika di dunia mereka menggunakan mata mereka untuk melihat maksiat, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengatakan perkara-perkara yang tidak faedah dan sia-sia, dan mereka juga menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan perkara-perkara yang tidak faedah. Yang terakhir ialah saiz tubuh bagi penghuni syurga ialah setinggi 60 hasta dan sebesar 70 hasta, berdasarkan hadis yang saya terangkan pada awal tadi, itu mengikut kepada fizikal asal Nabi Adam. Dan seterusnya bagi fizikal ahli neraka ialah ada di kalangan mereka yang bersaiz tubuh kecil dan ada yang besar, mengikut kepada kehendak Allah SWT. Bila badan mereka besar tu lebih ketika dia azab tu akan lebih rasa sakitnya azab apabila mereka mempunyai tubuh yang besar. Itu adalah antara sebab mengapa tubuh mereka besar, kerana Allah nak mereka rasa azab tu dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dan akhir sekali, iaitu isi yang ke-8 ialah kesan beriman dengan konsep manusia di syurga. Yang pertama ialah seseorang itu akan menjadi lebih tenang. Ini kerana mereka berterang kerana mereka tahu di akhirat kelak, di syurga nanti, mereka akan dapat setiap nikmat yang ketika di dunia ni mereka tak dapat. Mereka sentiasa tenang dan sentiasa bersikap tidak terburu-buru, tidaklah mengejar harta sangat, tidak kejar harta dan pangkat dan serta rupa, kerana mereka tahu di syurga nanti mereka akan dapat semua ni. Mereka rasa syurga itu lebih penting daripada dunia. Jika mereka ada harta, pangkat dan rupa pun, mereka sentiasa bersikap tidaklah menunjuk, tidak rasa riak kepada semua orang. Maksudnya benda semua tu tidak mempengaruhi diri mereka kerana mereka tahu apa yang mereka dapat itu semuanya daripada Allah SWT.
Yang kedua ialah dapat menanamkan rasa takut dan berharap kepada Allah. Apabila seorang percaya bahawa syurga itu ada, ia akan menimbulkan rasa takut untuk melakukan dosa dan mengharapkan ganjaran syurga di akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 15 yang maksud, katakanlah, hai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, iaitu hari kiamat, jika aku menderhakai Tuhanku. Orang-orang beriman ni akan sentiasa merasakan bahawa Allah tu berada di hadapannya. Mereka akan ada rasa ihsan dalam dirinya bahawa Allah sentiasa melihat mereka, ataupun mereka sentiasa merasakan yang mereka sentiasa diperhatikan oleh Allah, dan sekarang itu mereka takut untuk melakukan dosa. Ya, akhir sekali ialah mendapat menjadikan seseorang itu sabar dalam setiap keadaan. Ini kerana orang-orang beriman ni kita tahu akan sentiasa diuji oleh Allah SWT untuk menambahkan lagi iman mereka, dan untuk menambahkan lagi Allah ingin memberikan ganjaran pahala yang besar. Lagi hebat ujian Allah kepada seseorang itu, lagi bertambah iman dan takwa kepada seseorang itu. Kesimpulan yang dapat saya berikan ialah manusia ialah merupakan salah satu makhluk di dalam syurga yang banyak mendapat nikmat. Apabila sudah sampai dalam syurga, ciri fizikal manusia akan berubah. Mereka akan jadi cantik, mereka akan jadi berkemas. Ciri batin mereka juga berubah, iaitu mereka sentiasa gembira, bersenang-senang di dalam syurga. Manusia di dalam syurga hanya semata-mata untuk menikmati setiap apa yang Allah sudah berikan, tiada lagi amal ibadah yang mereka perlu lakukan. Manusia di dalam syurga juga telah bebas melakukan apa sahaja dengan izin Allah. Untuk mendapat syurga Allah ni, manusia perlulah sentiasa bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dan makhluk-makhluk yang Allah cipta. Jika salah satunya tidak dijaga, maka ia dikira tidak sempurna seseorang itu. Tidak sempurnalah iman seseorang itu. Sekian, terima kasih kepada saya, Aina Raudah binti Muhammad Hanif.